Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'. Alhamdulillah, alhamdulillahil qail yu'til hikmah man yasha wa man yu'til hikmah faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil abrar sayyidil muttaqin Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita merafak syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah kurnia rahmat kasih sayang daripada Allah. Maka hingga ke saat ini alhamdulillah pada pagi ini 25 Ramadan 1441 Hijrah, kita masih lagi diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dapat mempertingkatkan amal ibadah kita, dapat mempertingkatkan keimanan kita, ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Selamat pagi tuan-tuan, terima kasih kerana bersama-sama dengan kami pada pagi ini. Tuan-tuan, kita baru sahaja bermula, tuan-tuan masih lagi boleh klik share, share sebanyaknya video live kita pada pagi ni. Tuan-tuan boleh tag juga kawan-kawan. Kita nak membincangkan satu tajuk yang saya kira sangat menarik dan sangat perlu penting untuk kita beri penekanan berkenaan dengan tajuk ini, iaitu menangani anak ketagihan gadget. Tuan-tuan, bila mana kita dah sedia maklum bahawa kita berada dalam musim PKPB dan anak-anak berada di rumah, ada ketikanya kita nak mengisi aktiviti anak-anak dan ada ketikanya anak-anak temannya 24 jam itu adalah gadget dan sebagainya. Namun kita melihat bahawa gadget ini ada perkara yang baik dan juga ada perkara yang sebaliknya. Jadi alhamdulillah pada pagi ini kita bersama dengan yang berbahagia Ustaz Abdul Razak Arifin, sahabat saya yang lama rasanya kita tak berjumpa. Ustaz, apa khabar Ustaz pagi ni, sihat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sejak Ustaz dah pindah ke Selangor ni, dah tak ada dekat Johor ni, rasa lama sungguh tak jumpa dah ni. Kalau tak kadang-kadang seminggu tu adalah juga sekali kita jumpa. Jadi insyaAllah tuan-tuan, tanpa membuang masa, bila saya naik poster berkenaan dengan tajuk yang kita nak bincangkan pada pagi ni, dan ramai kawan-kawan bila tengok panelnya, Ustaz Razak lama tak jumpa, Ustaz Razak lama tak jumpa. Sahabat-sahabat kita daripada Politeknik Ibrahim Sultan pun ada sahabat-sahabat daripada LPPKN Johor pun ada Ustaz. Lama dia orang kata tak jumpa Ustaz Razak, sampaikan salam dengan lafaz Assalamualaikum. Jadi insyaAllah kita nak menjemput, mempersilakan Fadil Ustaz Razak untuk memberikan sepatah dua kata mukadimahnya. Ramai orang nak dengar suara Mas Fadil Ustaz Razak pada pagi ni. Silakan Ustaz. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Terima kasih saudara Hamka, Ustaz Hamka di atas jemputan untuk bersama dalam live pada pagi ini. Alhamdulillah. Nawaitu ta'alim wa ta'lim wa tazakkur wa tazakir wa tanfu wa iktifa wa ifadatul istifadah wa hiswa la tamasuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa ridatil khair bi ibtigha'i wajhihi wa mudadati wa qurbihi wa sawabihi insyaallah la haula wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Alhamdulillah. So alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya pada pagi kita bertemu lagi. So pertama sekali mengapa saya mengambil kesempatan untuk santai berbicara tentang isu ketagihan ini. Semalam pun dengan kawan tanya, kenapa untuk anak-anaknya? Dia kata bapa tagih juga kat rumah. Kan? Apa ni? Semua masing-masing dengan gadget masing-masing. Inilah gambaran kita pada hari ini. Kita kata orang sebumbung tapi tidak serumah. Kan? Masing-masing sedang nak buka puasa, sahur. Mungkin ada sebahagian yang sambil pegang gadget. Dia satu meja, ada kawan-kawan lain yang mereka berkawan melalui, walaupun hari ini saya cuba tentang cambaran apa yang ada, aplikasi yang ada dalam handset tersebut, tapi cambaran kita pada hari ini ialah kita melihat isu ketagihan ini sudah satu cambaran yang besar. Kerana apa? Bukan itu saja, saya akan cuba kongsikan pengalaman saya
Contohnya walaupun kita cerita tentang ketagihan gadget, tapi saya akan cuba kembangkan di antara yang saya cuba bantu banyak orang ketagihan judi, ketagihan game, ketagihan internet, ketagihan seksual, homoseksual. Tapi hari ini walaupun tertumpu macam mana kita nak menangani isu anak-anak kita yang yang ketagihan itu dengan saya menggabungkan mungkin saya taklah rajin nak ada subjek sains, tapi apa yang ada di dalam otak kita, apakah yang berlaku dalam otak kita bila sehingga terjadinya ketagihan, dan bagaimana pula kita melihat pandangan-pandangan barat serta buku yang ditulis oleh Abdullah Nasir Al-Wan dalam Tarbiyatul Aulad. So kita nak menangani. Kalau cerita-cerita masalah tapi tidak apakah teknik-teknik praktikal yang tuan-tuan boleh buat di rumah yang sebenarnya boleh berkembang tak semesti anak, untuk suami, untuk isteri, untuk kawan dan jiran, yang simple sebagai langkah awal menangani supaya benda ini tidak berlaku lagi. Sebab ini di antara perkara yang saya cuba dedahkan. Mungkin tuan-tuan dan puan akan boleh amalkan di rumah. Seterusnya mengenal pasti punca dan bagaimana kita nak avoid, macam mana kita nak menghalang perkara ini berlaku. Itu di antara mukadimah yang saya ingin sampaikan daripada pengalaman yang saya lalui. Saudara Hamka. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ustaz mungkin boleh kuatkan sikit suaranya. Suara jelas dah, merdunya jelas, bassnya pun cukup, cuma kena kuatkan sikit lagi Ustaz. Okey. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka alhamdulillah saya pun perasan juga Ustaz bila semalam kita mula iklankan tentang kita punya live pada pagi ni, ada juga di kalangan kawan-kawan di Facebook yang bertanyakan berkenaan dengan kenapa hanya fokus pada anak, kenapa tak fokus pada mak ayah juga. Ada yang kata mak ayah dululah sepatutnya yang perlu diajar bagaimana proses untuk menangani. Seronok bila mana Ustaz Al-Fadhil Ustaz menyebutkan juga tadi berkenaan dengan kita juga merujuk kepada Tarbiyatul Aulad yang ditulis oleh Abdullah Nasir Al-Wan, bagaimana kesan buruk dalam keadaan pemikiran dia, minda dia yang akan mempengaruhi anak-anak kita. Saya yakin dan percaya tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin pengalaman Ustaz pun Ustaz kan, kalau kita tengok Ustaz bila anak-anak pegang handphone ni, katalah usia dia 2 tahun, dia punya slide tu lagi lembut, smooth je berbanding dengan kita orang dewasa. Kadang kita orang dewasa tolak tak gerak. Bila anak kita tolak, lembut je. Maksudnya daripada kadang-kadang usia 2 tahun, kadang-kadang mungkin kurang daripada 2 tahun. Sebab apa? Ada ketikanya Ustaz kan, kita lihat masyarakat kita hari ni, solusi paling mudah adalah handphone. Maksudnya solusi untuk kemudahan dia pada anak-anak ini adalah handphone. Contoh dia nak masak, maka anak ni pun datang kacau dekat dapur. Maka ibu ni kata janganlah kacau, mak nak masak ni. Lepas tu anak kata tak, anak kacau juga. Lain kali mak dia kata apa? Nah sini mak bagi handphone, tengok cerita ni, nanti jangan kacau Anak pun okey. Maksudnya kadang-kadang anak ni dah tahu dah triknya dekat situ. Dia kacau mak dia dulu, kemudian bila mak dia kata jangan kacau, mak dia akan bagi handphone. Maksudnya kadang-kadang dia punya mindset ataupun minda sepada sedarnya telah diprogramkan dalam keadaan yang sedemikian. Namun juga Ustaz, kadang-kadang kita lihat bahawa kalaulah anak-anak ini tak diberikan pendedahan tentang gadget, maka dia akan ketinggalan. Maksudnya memang inilah zaman dia, inilah dunia dia. Jadi insyaAllah tuan-tuan, inilah perkara yang Al-Fadhil Ustaz Razak akan kongsikan dengan kita. Dia jangan sampai jadi barah lah. Maksudnya duduk sebumbung tapi tak serumah tadi. Gitulah kot. Duduk sebumbung tapi tak duduk serumah. Wallahu a'lam. Maksudnya masing-masing duduk dalam dunia pemikiran masing-masing. InsyaAllah tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita baru sahaja bermula, dan insyaAllah sekiranya tuan-tuan ada persoalan dan sempat untuk kami menjawab persoalan tuan-tuan, boleh tuliskan di ruangan komen, InsyaAllah saya serahkan kepada Fadhil Ustaz. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustaz Hamka. So hari ini saya akan suara okey Hamka? Okey. Jelas sikit. Jadi kita pada hari ini kita nak melihat apakah sebenarnya sedang berlaku di dalam otak anak kita.
ataupun kita lah kalau tak otak, maknanya siapa yang ada otak lah kan, kita masuk kita. Cuma saya bukan pada anak-anak sebab gini tuan-tuan ya. Abdul Nasir Alwan dia membahagikan umur anak-anak ni 1 hingga 7 tahun, 8 hingga 13, kemudian 14 hingga 21 dan ke atas. Itu dia memberikan apakah yang kita kena buat semasa anak ni. Cuma saya umur-umur begini. Tapi saya nak tahu masa yang paling berharga dan mungkin boleh masuk dalam silibus khusus perkahwinan Islam lah kot. Sebab kadang-kadang cabaran kita ialah kebanyakan ibu bapa muda ni ialah anak sulung ni dia tak ada pengalaman. Dia tak ada pengalaman, dia ikut apa yang dia berlaku pada mak bapak dia, yang dia tengok apa yang berlaku. Tapi umur 0 hingga 7 tahun ini adalah waktu anak-anak ni dia belajar melalui apa yang dia lihat dan dia dengar. Dia kalau kita cerita ilmiah ni tak faham dia anak-anak ni. Ilmiah ke cerita lah sebutlah nama apa ke dia tak faham. Proses-proses yang dilihat pada saintifik dia tak faham. Dia lihat, dia dengar. Dia lihat, dia dengar, dia ikut. Dia lihat, dia dengar, dia ikut. Dia lihat, dia dengar. Itu adalah cara anak-anak umur 0 hingga 7 tahun belajar dan membina persepsi, membina maklumat dalam diri dan otak dia. Sebab itu, perkara yang paling penting masa inilah kebanyakan ibu bapa dia sabotaj anak dia waktu ni. Orang kata ibu bapa dia sabotaj. Okey, sabotaj anak waktu ni. Dan akhirnya dia tidak memberikan penekanan dalam waktu 0 hingga 7 tahun ini. Macam kita sekolah tadika lah dengan darjah 1 kan. Pasal dia banyak dengan mak bapak. Jadi kita lahir saja memang bila Allah Taala bila kejadian anak kita janin ni 120 hari dia dah mula ditiupkan roh dan Allah Taala tuliskan, catatkan dia punya nasib baik dia, nasib buruk dia, rezeki dia, umur dia, kahwin dia, semua Allah dah tuliskan dalam masa dalam. Maknanya sebenarnya ketika anak itu ditiupkan roh ke dalam roh ke dalam janin semasa 4 bulan, sebenarnya Allah Taala dah siapkan kompetensi dia, kemampuan dia untuk masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, untuk jadi orang yang taat. Tetapi bila dia lahir saja, siapa? Dia dah siap, tetapi yang pemimpin utama dia siapa? Apa dia lihat, apa dia dengar. Sebab itu, kenapa? Kita sebab dulu kan mak bapak kita dululah dia heret kita pergi masjid, walaupun kita main kat masjid dia bawa. Sekarang ni kita dah takut nak bising tak bawa ke masjid. Rupanya 0 hingga 7 tahun ni tak apa, bagi dia, kenalkan dia. Kenalkan dia dengan apa kehidupan dia. Sebab lepas ni dia akan mula dipengaruhi oleh apa yang di luar daripada rumah. Seperti TV lah. Dulu kita ni kenal memancing, kenal melacik burung ni bila kita dah keluar dengan kawan darjah 1. Sebab tadi kan tak pandai. Darjah 2 mesti parit, apa ni cerita kampung lah. Kita belajar dah mula, masa tu kita dah mula percaya kawan-kawan kita, dah tak berapa percaya pada mak bapak kita. Tapi hari ini cabaran kita ialah yang luar tu dah masuk ke dalam rumah melalui gadget-gadget. Umur 2 tahun, 3 tahun macam-macam di dalam gadget. Okey, apa yang berlaku dalam minda bila dia nampak sesuatu? Saya di dalam otak kita ni, dalam limbik ni, lapisan yang dalam otak kita ni akan menerima simulasi daripada apa yang dilihat dan dengar. Apa yang dilihat dan dengar, kemudian dia akan membuat keputusan sama ada dia rasa takut, dia rasa berani, dia nak menjawab, dia lapar, dia dahaga, dia memberi maklumat dalam diri, kemudian dia merangsang. Cuma hari ini saya nak cerita tentang bab ketagihan. Rangsangan utama pada ketagihan ini ialah dopamin lah. Dopamin ini adalah sejenis elektrokimia yang ada dalam otak kita yang terrembes apabila dia melihat sesuatu yang membahagiakan dia. Minta maaf Ustaz. Ya. Kuatkan sikit lagi suaranya. Makin slow. Sekejap ya. Sekejap ya. Okey. Hello, okey. Okey. Okey, sorry, okey. Okey.
Kan nak kena kena tukar mic. Okey saya. Okey, ini yang berlaku lah pada dalam otak kita. Dia merangsang, dia akhirnya dopamin dia akan keluar. Sebab manusia ni dia memang suka pada kebahagiaan. Dia suka pada kebahagiaan, dia suka pada kegembiraan. Ini memang apa-apa pun dia suka pada kebahagiaan dan kebahagiaan dan kegembiraan. So bila kita bahagia dan gembira, dopamin ni keluar, dia keluar dalam otak kita lah. Saya tidak cuba mensaintifikannya sebab yang dengar ni berbagai lapisan kan. Dia keluar merembeskan dan membawa perasaan gembira dan bahagia. Tapi dopamin ni dia sama ada dalam otak kita atau di luar. Kalau orang kata dadah, dia rasa macam tu lah. Dia rasa macam dia dengan ambil dadah nanti dopamin keluar kan, jadi dia rasa bahagia, terawang-awang. Dan inilah yang manusia cari. Kalau dia ternampak pornografi dan sebagainya kan, atau dia sesuatu dalam gambaran dia, walaupun dia mula takut, kemudian dia mula gembira, dia suka dan dia mula nak lagi. Ini dipanggil dopamin terkeluar. Dia nak lagi. Tapi dopamin ni dia keluar, dia tak ada nilai. Nilai baik, nilai buruk ni tak faham. Sebab itu pentingnya pendidikan agama. Pendidikan agama itulah akan memberi nilai. Mana yang baik, mana yang buruk, mana yang salah, mana yang betul. Kalau tak ada pendidikan agama, tak dapat ilmu, maka dopamin dia keluar dengan atanan kegembiraan yang tanpa nilai. Nilai baik yang buruk dia tak tahu. Yang penting seronok je. Sebab tu akhirnya orang jadi ketagihan, dadah dan sebagainya. Begitu anak-anak jadi ketagihan kepada gadget. Contohnya dia dapat handset, dia main. Dia main, dia gembira best. Kemudian dia nak lagi. Sebab pasal best. Best. Kenapa mak bapak panggil dia tak sahut? Sebab tak best. Mak bapak tidak menggembirakan dan tidak menyeronokkan dia. Bangun subuh tidak menyeronokkan dan menggembirakan dia. Baca Quran tidak menggembirakan, menyeronokkan dia. Sembahyang berjemaah tidak menggembirakan dan menyeronokkan dia. Sebab itu akhirnya kalau kita ajak lagi sembahyang jemaah pun, walaupun dalam PKP ini, tak ada apa-apa, dia leceh lagi tu sebab dia terrembes dopamin tu ketika dia sedang memegang handset tu. Tapi bila benda lain tak terrembes. Ini yang menyebabkan dia ketagihan. Dan perkara ini secara saintifiknya boleh berlaku kerana manusia dia memang suka kepada kebahagiaan. Dan dia memang matlamat dia nak cari kebahagiaan. Jadi itu dopamin tu keluar. Dia keluar. Tengoklah apa yang simulasi yang ada. So, termasuklah apa-apa yang dalam game yang mengujakan dia. Dia teruja dengan game tu. Kes contohnya, ada satu kes ni dia ketagihan judi. Tapi saya nak beritahu, rupanya ketagihan judi ni lebih susah. Kalau lebih susah dan saya belum berjaya lagi kerana orang yang ketagihan judi ni, dia penampilan cukup berbeza. Dia begitu objektif, pakai kemas, ilmiah, cakap pun macam orang pandai dan dia kelihatan normal saja. Tapi sebenarnya dia ketagihan judi. Dan dia tidak mungkinlah. Tapi bila dia main judi tu, bila dopamin tu keluar, bila rasa sikit lagi. Itu yang dopamin tu keluar tu. Waktu dia ketagihan, dia rasa macam dia nak lagi. Itu. Tapi ketagihan ni, dopamin dia memang memberi kegembiraan. Dia sama ada negatif atau positif. Kalau dopamin tu keluar apabila dengar azan, kemudian kegembiraan itu, dopamin itu keluar, maka kejarlah dia ke solat. Kalau dia keluar ketika main game, dia ke game, dia akan tinggalkan solat. Jadi sekarang macam mana kita nak pastikan bahawa kegembiraan tu. So anak-anak ni kena mula dari kecil dengan to win the war, win the heart. Kita kena menangi hati mereka. Sebab bila dia dah ketagihan ni, cukup luar biasa. Saya tanya masa kita kursus dengan di Indonesia ni ada Jabatan Psikologi, dan kami di Smart Hafiz selalu meminta bantuan mereka untuk membantu pelajar-pelajar kita, sebab kita ada pelajar-pelajar Hafiz yang ada di sini yang lepasan Hafiz untuk belajar BSPM di sini, dan kita nak bantu supaya mereka minat belajar sebab mereka dah 6 tahun tak belajar akademik dan dia
dah tepu dah nak belajar kan. So kita dapati macam mana nak, dan mereka juga ada masalah dari sudut cabaran gadget di sini, kita tak benarkan bawa handset. So memang dia bila balik rumah tu mak bapak gaduh, memang ketagihan lah. Wah, habis duduk bilik dengan handset saja. Baik, itu dah besar tu. Sebab handset tu memang ujakan dia berbanding dengan hafal Quran. Habislah contohnya kan. Baik, bila kita kita boleh kata baca data, buat training, kita buat training untuk guru-guru kita. Ada satu pensyarah tu dia memberitahu, tanya bila kita tanya dengan orang yang ketagihan dadah. Tanya, best sangat ke? Dadah ni sampai orang tak boleh tinggal. Oh, best encik kata dia. Macam mana best tu? Kata saya tak tahu nak cerita dengan doktor macam mana best tu, tapi dia, kalau bahasa mudah, kalau minta maaf siang Ramadan saya berbicara, kalau encik dah berumah tangga, encik bayangkan encik dengan suami isteri bersama dan gandaannya 10 kali ganda nikmatnya. Itulah dia kata ketika isap dadah tu, bagi hormon tu keluar yang cara chemical tu, di mana terawang kegembiraan yang luar biasa. So kata dia, habis dekat mana sakitnya? Sakitnya bila kami tak dapat dadah. Pasal bila dia dah bergantung dengan dadah, dia bergantung dengan dopamin tadi, simulasi yang berlaku yang menyebabkan dopamin terkeluar. Simulasi tu apa? Kalau game, dia dah bergantung dengan game lah. Kalau gadget, bergantung dengan gadget lah. Kalau tak, dia jadi mengamuk, jadi bergaduh kan. Jadi dadah tadi kata, sakitnya tu, saya tanya macam mana sakitnya? Sakitnya umpama encik hiris tangan encik, encik hiris tangan encik, kemudian encik perah limau dan garam letak di hiris tu, sakitnya tu dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ketika kami tak dapat dan dopamin kami perlukan, kami tak dapat. So seluruh badan akan jadi kesakitan. Sebab itu dia boleh bunuh mak bapak dia, dia boleh rampas dia boleh ambil barang kemas tu dijual. Kerana apa? Nak cari dadah. Sebab itu kenapa bila kita tegur anak kita, minta maaf bila tegur anak kita yang main game tu, walaupun kita dah penuh kasih sayang, dia boleh nantilah, leceh lah, boleh mengamuk. Dan ada satu kes yang dekat kampung saya di Sekor Selangor ni, budak dia janam main game ni, mak bapak dengar, mau ambil handset, baling kat dinding, berderai, lari rumah, hilang 2-3 hari hilang, tak balik-balik, lari rumah. Budak umur 6 tahun, tak mahu, tak tahu duduk mana. Maknanya dia sanggup menjadi anak derhaka, dia sanggup untuk berpatah arang dengan mak bapak dia, memberi makan minum, dia berpakaian hanya kerana handset. Maknanya kegairahan itu maksudnya ketagihan, kegairahan yang luar biasa. Kan dia tak boleh membezakan antara baik dan buruk kerana ketagihan. Kalau di Korea, tuan-tuan, saya dimaklumkan oleh rakan saya Dr. Abdul Badi, dia menyatakan hampir setiap hari ada saja orang akan meninggal dunia kerana main game. Sebab bila dia main game, memang dia seronok, dopamin tu keluar, dia betul-betul, tapi dia tak makan, dia tak minum. Akhirnya automatically hidrasi berlaku dan dia mati. Betul. Anak ni kelihatan sihat. Dia pasal dia gembira kan, orang gembira memang sihat. Orang gembira memang sihat. Tetapi keperluan fisiologi badan dia tak dapat air, tak dapat makan. Ini akan membahayakan. Lebih-lebih lagi kalau tidak dapat makanan rohani, tak sembahyang. Dan ini adalah cabaran yang berlaku pada ini punca. Jadi jangan salahkan dopamin tu. Dopamin itu adalah sunatullah yang Allah berikan untuk manusia mencapai kebahagiaan, dirembeskan untuk dirasa bahagia dan gembira. Dengan simulasi apa? Kalau dengan solat, alhamdulillah. Kalau dengan puasa, alhamdulillah. Kalau dengan bersedekah, alhamdulillah. Kalau dengan main game, rosak binasa kita. Kalau kita teruja dengan movie-movie yang bukan, rosak binasa. Sebab dia akan jadi ketagihan. Dan nak keluarkan sekel daripada ketagihan itu bukan senang. PBB pun kata untuk dadah saja 0.5% saja yang boleh diselesaikan satu dunia ni. Dadah ni pening lah. Tapi dadah ni dia bukan nombor satu. Nombor satu ialah ketagihan homoseksual. Dan saya homoseksual, saya pernah didatangi oleh seorang kontraktor, saya tak sebut. Dah tua, umur 50 lebih. Ustaz, tolong saya tak nak apa yang saya bantu. Saya
Dia dah ada anak 3 orang. Adik saya tak ada masalah. Tetapi kata dia mencintai staf dia yang lelaki. Dia tak boleh tidur malam. Alamak, saya pening kepala kan. Dia kata dia tak, saya tengok saja staf dia lelaki ni, dia tak boleh tahan, dia tak boleh tidur malam. Dia jadi gairah semacam. Saya cakap, wah, macam mana saya nak selesaikan? Jadi saya, sebab ini mesti ada sesuatu yang tertanam kalau kita biar orang yang hemoterapi ke NLP, ada tertanam di dalam minda di bawah sedar dia yang mengubah sistem nilai yang ada. Kita ada sistem nilai, tapi ada sesuatu yang mengubah sistem nilai. Jadi sistem nilai ni di pomen tu bila dia keluar, dia boleh mengubah sistem nilai. Sebab tu akhirnya tak sembahyang melawan mak bapak. Jadi walaupun kita dah didik agama hebat macam mana pun, minta maaf tuan-tuan, sekali dia terkena ni dan di pomen tu terembes lebih pada benda yang bukan Islamik, walaupun dia hafiz Quran 30 juzuk, walaupun lebay ke, walaupun pakai jubah ke, masa ni kena kita kena bersiap-siap. So macam saya sendiri pun kita tak boleh, maknanya walaupun saya tadi orang kata untuk anak-anak, mana orang tua pun sama tak, di pom ini bukan untuk anak-anak je. Orang tua pun bila teruji dengan sesuatu benda, contohnya dah duduk rumah tak buat apa kan, duduk main, sebab tu dapat lah macam-macam aplikasi sekarang ni, dah lupa pada bini kan. Isteri pun kadang sekarang ni tengok orang duk buat kuih lah apa dalam handset, jadi dah terlupa, ajak sembahyang pun dah lambat. Jadi itu di antara yang terembes di pamin tu menyebabkan menyebabkan seseorang itu mengubah sistem nilai, sistem pandangan hidup dan sistem kepercayaan yang ada pada diri. Ini sebab manusia secara relatifnya, manusia ini dia memang suka kepada kebahagiaan. Dalam buku tulisan Imam Al-Ghazali, the chemical of Sa'adah ataupun kimia kebahagiaan. So walaupun dia adalah buku berkaitan tentang tasawuf lah, mana amal kerohanian dengan zikirnya, macam orang dulu dengan Asmaul Husna sampai kata orang wah jadi gila lah orang ni kan. Tapi itu maknanya di pom ni dia keluar ketika dia berzikir. Dia memang kita kata dia gila. Ada rakan saya dia buat kajian tentang orang dadah kan. So melalui zikir dan berjaya dia menggantikan ketagihan dadah itu kepada ketagihan zikir. Tolong kat kita tak ada masalah, tetapi PB tak iktiraf. Sebab PB kata dia tidak memberi manfaat kepada negara. Dia kembali kepada jadi orang normal, boleh buat ekonomi, boleh jadi doktor balik. Kalau sangat zikir tak buat apa-apa, tak ada manfaat kepada negara, PBB tidak iktiraf itu sebagai pemulihan. Tapi dalam konteks Islam, kita ni nak bawa ke akhirat. Kalau dia tak, yang penting jangan menyusahkan negara, okeylah, jadi ahli zikir, tak ada masalah. Jadi ini macam dalam keadaan generasi 5.0 sekarang, revolusi yang orang akan bergantung dengan gadget. Sampai satu peringkat nanti, kita khawatir kita bimbang dengan simulasi-simulasi yang ada pada hari ini dia mengujakan orang. Orang teruja dengan sesuatu yang baru. Teruja. Keterujaan ini menyebabkan berlakunya terembesnya dopamin. Oleh kerana faktor keterujaan, so mak bapak dia kena lebih mengujakan diri. Anak-anak tu, mak bapak mesti lebih teruja. Maksudnya anak-anak teruja dengan mak bapak. Suami teruja dengan isteri, isteri teruja dengan suami. Baru dia boleh tinggalkan handset tu. Maknanya jumlah dopamin yang keluar ketika dengan handset dan ketika dengan mak bapak tu, ketika mak bapak lebih banyak. So dia akan menandingi, maka dia boleh melupakan gadget-gadget tadi. Tapi kita tidak adalah ukuran macam mana nak ukur dopamin tu banyak sikit. Mungkin kita boleh pergilah ke hospital tanpa Johor Bahru tu, minta pil penenang. Pil penenang tu sebenarnya dopamin lah. Mana orang stres dopamin. Ada orang tanya dengan saya, bila saya kata, adakah boleh gangguan mistik pada seorang itu, jin masuk dalam darah kan, kata dia. Jin masuk darah, dia halang dopamin tu keluar. Kita jadi stres. Sebab kalau kita halang dopamin tu keluar, kita jadi stres. Kita stres dan kemurungan, mengamuk dan sebagainya. Oh, saya cakap ini scientific plus misteri ni, mistik ni, saya cakap saya belum sampai. Tapi kalau dari sudut logik, di sisi Allah Ta'ala tidak ada mustahil. Kan? Sebab tu kata kenapa kena minum air yasin. Bila kita minum air yasin, kan kalau molekul air itu tidak berubah jadi molekul yang positif, masuk dalam air,
maka dia boleh mengenyahkan lah unsur-unsur negatif dalam badan, maka dia pembentukan keluar seperti biasa jadi tenang. Tapi biasa kalau pergi ke hospital tanpa dia bagi ubat dia. Jadi maknanya dia akan jadi tenang. Tapi secara physically ataupun secara alami tidak berlaku lah. Dia kena akhirnya bergantung dengan ubat. Itu bolehlah nak pergi. Ada dia jual kat kedai kan. Jadi tapi hari ini kita nak lihat bahawa ini di antara cabaran-cabaran semasa pada hari ini. So, apa yang kita boleh lakukan? Aku cerita masalah je, problem juga. Apa kita boleh, saya nak beritahu cabaran ini semua secara sunatullah berlaku apabila berlakunya simulasi yang menunjukkan di luar menyebabkan anak-anak ini mewujudkan istilah ketagihan. So ketagihan apa? Ketagihan apa-apalah, game ke, tengok TV ke, ketagihan tengok Naruto ke, ketagihan memasak ke, buat kuih ke, ketagihan fashion. Semua ni bentuk ketagihan lah. So macam mana ibu bapa berperanan untuk mengujakan. Macam kita orang besar, masa kita dah berumur ni, kita baca buku lah, baca motivasi, buku-buku kesedaran, kita banyak zikir. Jadi macam mana kita nak buat supaya anak kita mengujakan anak-anak ni teruja dengan mak bapak ni. Pertama, mak bapak kena ada ilmu. Mak bapak dia kena ada ilmu yang ada pada hari ni. Kadang-kadang kita ni suka blame anak-anak. Ini semua tak bagus, ini semua tak bagus. Tapi anak-anak, mak tak faham. Kan? Mak tak faham. Memang tapi kami best mak. Mak kata tak best, tapi kami best. Lepas tu macam saya akhirnya saya terpaksa main game dengan anak saya lah. Saya pun ada anak muda kan, saya tengok anak perempuan saya kata. Saya duduk sebelah dia. Jom abah main sekali. Alamak. Walaupun saya asyik kalah je lah. Tapi dia rasa jaga mak bapak. Walaupun kita rasa macam membazirnya masa, banyak nak buat kan. Ni tesis tak siap lagi ni kan. Jadi, tapi kita kena layan supaya dia ada mak bapak kat sebelah dia. Mak bapak dia kena multitask kan. Kalau apa contoh anak lelaki ke perempuan, okey. Sekarang ni kita alihkan. Dopamin dia tak akan keluar. Kegairahan dia tak akan berlaku. Ketagihan dia tak berlaku. Tapi kita alihkan ketagihan dia kepada benda yang positif. Contohnya, semua ada. Anak kita minat apa? Hamka pun lebih faham lah bila kita tahu anak kita nak kenal anak kita ni visual ke, kinestetik ke, audio ke kan. Jadi di mana kita tahu kecenderungan cara berfikir dan faham anak kita. Ada anak kita dia mula faham dan cenderung berdasarkan apa dia lihat. Biasanya kalau kita berbual dengan dia, ketika dia berfikir itu mata dia pandang ke atas. Ini orang yang mudah terpengaruh dengan penampilan, dengan gambar-gambar. So mak bapak kena datang dengan ketampilan yang baik, dengan bahasa yang baik, kemudian presentable. Jadi anak-anak dia akan teruja sebab dia jenis orang yang visual, suka tengok benda jadi cantik. Ajak dia keluar, ajak dia tengok benda. Sekarang ni dah boleh keluar lah 4 orang kan. Jadi sama-sama kan. Ataupun tengok buat langsir sama-sama. Tapi dah kat rumah, buat kek ke, kita buat kek, lepas tu kek tu dicantikkan. So dia buat kek atau anak tu kecil. So dia looking warna supaya yang dia suka. Jadi jadi kerja kan. Sekarang ni orang mengait itu contohnya. Atau kita tengok anak kita ni seorang yang audio ni, kalau dia mata dia ke tengah, dia tengok ke kanan, dia tak ke tengah, tak ke atas, tak ke bawah. Ini salah satu cara nak detect lah. Bukan mana banyak cara lagi. Jadi orang ni audio bahasa pula. Kita kena guna lenggok bahasa yang mengujakan. Menggunakan istilah-istilah yang memukau anak-anak ni. Jangan asyik marah aja. Marah. Tak boleh. Stres lah budak tu. Sebab dopamin dia dah keluar ketika dia main game, lepas tu kita halang dia. Jadi itu mengamuk. So mesti ada dengan ayat-ayat yang baik. Anak-anak ni dia kalah dengan pujian. Kena puji. Kemudian pujuk. Jangan keji, puji. Asyik keji je. Puji dia. Puji yang ada sistem nilai. Puji cantik kan, cantiknya, bagusnya, baiknya kan, hebatnya. Itu ayat-ayat yang ada nilai, ada value.
ada mazmumah, mahmudah lah, sifat-sifat yang mahmudah dalam pada dia. Mana kejut pagi nak bangun sahur tu kan, kejut, masukkan nilai, bangun siapa masa anak kita alung yang baik katakan kan. Baik itu adalah nilai. Dia ada tambah kan. Bangun awal, yang mak sayang ke contohnya itu adalah ayat-ayat yang akan menyebabkan dia mudah terpengaruh. Sebab terutama di awal pagi lah. Kemudian kalau di solat kinestetik ni, kalau kita cakap jenis kita tengok ke bawah dia, ini ada perlu sentuhan. Perlu ada aktiviti bersama. Itu bersama kan. Nanti bila dia keluar kan, kita ajak dia keluar. Kalau ada rumah ada, nak cucuk tanam ke, orang tanam sayur sekarang ni. Kalau ada, kalau rumah flat tak ada apa-apa lah kan. Buatlah rumah flat boleh juga kat luar tu kita pakai apa, letak tisu ke dekat botol tanam sayur kecil tu kan, supaya dia itu yang menyebabkan mereka bergerak main ke ataupun mengait ke, menjahit ke, selansir, bagi dia kerja dan task supaya yang mengujakan dia, sesuatu yang baru untuk dia mengujakan. Jangan kita, kadang-kadang ibu bapa ni takut, dia suka buat tumpah air pun mak bapak yang tolong lapkan. Jadi anak ni relax lah. Langsir mak bapak yang panjat. Kalau anak remaja, kita buat bagi kita tunjukkan bahawa kita telah memberikan kepercayaan kepada dia untuk dia buat sesuatu. Jadi dia baru dia rasa confident. Mak bapak aku percaya aku lah kata dia. Dia confident. Kadang-kadang kita ni suka kita buatkan. Sebab kita malas nak leceh. Kita malas nak leceh-leceh ni. Jadi kalau tertumpah air ke, dah pergi sana mak buat. Relax. Tapi biar dia buat. Bila kita dia buat sendiri, dia akan tahu bahawa mak ayah dia percaya dia, walaupun bila kita nampak dia, kita mau balik. Kadang-kadang ada ibu bapa yang jenis dia kata tak apa, bagi dia buat. Lepas tu kita buat baik, kita buat balik ke. Tapi supaya kita melihat bahawa kita memberi kepercayaan pada dia. Baru dia ada keterujaan. Sebab sekarang ini yang percaya pada dia ialah diri dia sendiri, bermain game atau dia main dengan kawan-kawan kan, game yang bercakap-cakap dengan kawan kan. Cakap dengan dia kan. Dia kawan-kawan dia percaya dia. Kita tak ada, sebab kita semakin makin jauh. Jadi itulah menggembirakan dia dengan kawan-kawan yang main game bersama. Jadi mak bapak tidak menggembirakan, suasana di rumah tidak menggembirakan, tidak mengujakan dia. Maka jika kita biarkan, dia akan mula ketagihan dan kita akan nauzubillah, kemungkinan kita akan kehilangan dia sampai bila-bila. Nauzubillah. Jadi kehilangan dalam konteks terkorbanlah kasih sayang kita nanti. Ini di antara yang kita buat. So Abdullah Syulban tu dia buat kan 7 tahun pertama. 7 tahun pertama ni tengok mak ayah, dia lihat pada mak ayah dan dia dengar apa mak ayah. Sebab tu kenapa orang tu nak gaduh, mak bapak dengan suami anak-anak, sebab dia tengok. Dia tengok dan dia lihat apa yang nak buat. Padahal kita suruh cepat. Tapi kita masih bertuala lagi. Anak suruh main cepat, kita masih bertuala. Kita suruh dia masuk dalam saf kat rumah, tapi kita masih lagi korban kasih. Contohnya tengok TV. Jadi terkorban lah kita. Kan contohlah. Jadi anak-anak ni dia tengok, macam ni. Dia belajar mulai apa dia lihat. Tapi dia tidak belajar, dia tidak mendapat satu sistem nilai yang betul dan benar tadi. Okey. Kemudian bila dia dan untuk yang dewasa macam kita ni, dewasa macam kita, dia gini, kita kena dalam sistem limbik kita ni, dia amat mempengaruhi emosi ni dia berada di bahagian hadapan, otak depan, dia frontal lobe yang bahagian depan ni. Ini adalah untuk membina emosi ni dia selesai terbina di otak kita ketika bila sampai saja umur kita 40 tahun. 40 tahun ke depan. Yang lain ni bahagian belakang, tengah apa semua ni kebanyakan 21 tahun, 23 tahun dia dah sempurna. Maksud sempurna ini apabila berlakunya cukup darah, proses pengembangan, pembentukannya di otak depan ni selesai. Bila saya dengar dia cakap, bermakna apa yang berlaku? Kenapa orang cukup 40 tahun? Kenapa kata cerita 40 tahun? 40 tahun ni di mana emosi telah sempurna, sesuai jadi pemimpin,
orang lebih sabar sebab ini kat sini emosi kat sini. Sayang, sedih, benci, marah dia kepada diri kami lah. So dia akan sempurna umur 40 tahun. Lepas tu kalau budak-budak muda garang-garang mengamuk tu biasa. Nanti umur 40 tahun ke depan dia akan tenang, dia relax kan. Dia dah tak macam marah-marah sebab dia mula sedar. Sebab itu kenapa kita kena sujud. Orang-orang Hindu, budak pun dia sujud juga tapi sujud nilai je lain macam kita. Kita sujud kita baca apa? Kalau dalam sujud itu subhanarabbiyal a'la wa bihamdi. Kan? Cuma kadang-kadang kita tak kerti maknanya apa. Jadi bila tak tahu arti dalam bahasa Melayu, dia tak mendatang makna bagi kita. Jadinya nilai itu tak masuk. Emosi itu tak masuk tanpa nilai. Jadi dia sujud. Lepas tu kenapa kita kena selalu sujud. Bila kita sujud selalu selama sebelum 40 tahun ni, dia akan cepat matang. Dan dia akan jadi orang penyabar. Dia jadi dia punya kerohanian dia kena betul Allah Taala makin faham kenapa dia solat. Dia akan timbul perasaan bila azan itu ini perjanjian aku dengan Allah Taala ni, jangan main-main. Dia dah timbul perasaan itu. Kalau kita patutnya kan kalau kita sembahyang nak cepat sembahyang laju-laju kan, nak cepat kan seorang kan. Jadi biasanya kalau kita buat yang cepat-cepat ni kita suka buat ke kita tak suka buat. Kalau kita gairah dengan kita buat kan, kita suka berbahal, kita suka buat menghayatinya. Cuma kita tak suka buat benda tu, kita nak cepat kan. Jadi benda ni kita umur 40 berapa? Alamak, rupanya aku ni tak suka sembahyang, rupanya aku tidak mencintai Allah, sebab aku nak cepat, macam tak nak jumpa. Kalau kita nak jumpa kekasih kita, bukan main lagi. Kalau dating dengan awak kita, lama rasa sejam tak cukup. Kan? Kalau kita tak suka jumpa orang yang kita tak suka, kalau boleh dah selesai. Jadi solat kita kelam kabut je. Jadi bila umur 40 kita dapat aku ni macam tak sayang Allah Ta'ala. Tak boleh. Sebab itu kenapa kebanyakan kalau tok guru tu bila bab tasawuf ni kata umur 40 tahun baru kita bincang tasawuf. Sebab awaknya perasaan ni belum settle lagi. Emosi contohnya. Jadi tadi saya nak cakap bab sujud tadi, maknanya bagi kita yang dah berumur, masa sujud kita tu bolehlah nilai. Fahamkan apa yang kita baca. Tak kisahlah apa pun yang kita bayang hajat ke malam-malam ke mulai doa-doa kita ketika sujud yang lama tu tahu arti dan maknanya. Bila kita menangis depan Allah Ta'ala sebab dia ada niat sujud akan membentuk emosi di dalam otak depan ini. Sebab otak depan ni otak ni adalah organ. Dia beza antara minda dan otak. Minda dan otak ni kena beza. Sebab kadang-kadang orang apa beza otak dengan minda. Otak ni organ dalam badan, minda ialah hasil daripada proses yang berlaku dalam otak tu jadi minda. Tapi proses neuron bersambung apa maklumat maka berlakulah minda. Proses minda berlaku. Tapi otak tu hanya organ. Dia otak ni umpama komputer, kalau minda ni macam perisian komputer lah. Betul maknanya ada window, ada PowerPoint, ada apa, itu minda dia. Tapi otak dia tu je lah. Komputer tu lah maksud mudah. Jadi ini yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Jadi sebab itu apa yang kita boleh buat ialah tadi tu. Jadi untuk yang dah dewasa ni, jumpa orang yang senior, perempuan dengan timbul ketika usul dan sebagainya, maksud tu kita akan tangkaplah elemen-elemen yang kita akan mendapatkan sesuatu yang baru kerana ilmu. Kemudian walaupun dopamine tu keluar, tapi kita ada nilai ilmu yang akan ini tak boleh, ini haram. Itu fungsi iman dan takwa tadi. Ini tak boleh Allah. Masa tu dia akan beralih kepada yang lain. Itu boleh. Tapi kalau anak-anak ni dia tak faham. Itu yang kena betulkan dia. Kita kena lagi umur belum 40 tahun ni ataupun sebelum 21 tahun ni, atau sebelum dia lepas 7 tahun atau bawah 14 tahun, dia tak faham pasal dia nak apa yang suka. Sebab itu kena minta maaf. Pengalaman kami di mana-mana saya berbual dengan pengatua hafiz yang lain, dia kalau budak ni kena rampas handset, mengamuk dia luar biasa. Sanggup dia pecahkan bilik pengatua, ambil balik handset dia. Ada beberapa madrasah tempat lain lah. Dia potong lah. Kenapa sampai ketakutan handset dia kena rampas? Apa yang ada dalam handset? Kita boleh buka pun tak sana. Ataupun dia sanggup macam tu.
risiko. Jadi maknanya dia dah lupa dah lain tadi. Lupa lah, tak nak buang ke apa, tak nak ambil lah. Contohnya handset. Itu juga kita kadang-kadang kan anak kita menjadi nak masuk dalam bilik diam-diam ambil handset kita. Esok tu hilang handset. Mana handset? Kan rupanya nanti bercahaya di muka malam-malam. Rupanya saya tak cerita bab kesihatan pula, macam mana rosaknya bahagian tulang belakang kita bila kita banyak untuk tengok handset dengan radiasi yang masuk ke minyak mata kita. Tapi saya nak cerita tentang ini tentang itu ketagihan. So jangan salahkan dopamin, tapi saya cakap kenapa berlaku, kerana dopamin yang berlebihan ketika simulasi itu berlaku, keterujaan terhadap game tadi atau permainan tadi, kita nak lawan balik, ibu bapa kena lebih mengujakan. Kalau kita tak mengujakan, alamak saya tak pandai mengait-ngait anak ni, kalau kita jadi mak bapak yang garang-garang ke, jadi tentera ke. Okey. Dia gini je, kalau dalam terapi ni dua je lah. Ini Allah Ta'ala bagi. Ketika sebelum tidur dan ketika bangun tidur. Okey, maknanya gini, gelombang manusia ni dia ada gelombang alfa, theta, delta, beta. Dia daripada beta, kemudian alfa, kemudian theta dan delta. Delta ni tidur, gelombang lah. Dan saya nak mudahkan, gelombang ni yang paling yang boleh dipengaruhi ialah ketika delta, ketika alfa dan theta, yang bahasa mudahnya mamai-mamai lah. Nak tidur je mamai-mamai. Ketika anak tu tengok mamai, itu dia 20 saat tu lah. Dia masa gelombang tu. Gelombang alfa dan theta ni dia masa ni pemikiran logik dia dah hilang. Dia hanya menerima saja apa yang disarankan dengan syarat ayatnya mesti bersifat persuasif, iaitu arahan. Ini kalau dalam konteks hipnoterapi lah. Okey. Nak tidur dan bangun tidur yang Allah telah beri, iaitu gelombang kita daripada beta, nak tidur tu gelombang tu ke delta dan dia kena melalui gelombang alfa dan theta. Begitu juga nanti bangun tidur daripada delta nak ke beta, dia kena melalui theta dan alfa. Jadi gelombang tu dia tak lama, dalam 20 saat apa semua kita kejut anak. So itu yang kita kena sarankan. Kenapa anak-anak susah nak bangun subuh hari Sabtu dan Ahad? Kalau orang Johor hari Jumaat Sabtu lah. Jumaat Sabtu. Jadi kerana apa yang kita lakukan setiap pagi, kita kejut anak, bangun sekolah, bangun sekolah, kan? 6-7 tahun bahawa bangun tidur untuk pergi sekolah. Dia tak cerita bangun tidur untuk sembahyang subuh. Sebab tu kenapa susah nak kejut anak PKP ni, subuh ni, kecuali yang dah well trained. Walaupun anak kita belum hafiz, semua dah kena balik rumah, lihat juga mak bapak ngadu, lihat dia bangun subuh kan kadang-kadang. Sebab dulu dia subuh, sebab kalau tak bangun sebab tak nak kena rotan. Bangun sebab tak nak kena simbah air. Tak nak kena jerit, bingit telinga. Jadi sekarang ni, bila bukan di asrama, warden tak ada, ataupun mak bapak pun, bila kita kejut, hari ni kan PKP, mana pergi sekolah. Jadi, dia tak bangun. Sebab dia minda dia ialah bangun untuk pergi sekolah, bukan untuk bangun subuh. Itu yang ditanam. Ditanam. Yang apa yang perlu ibu bapa buat dalam dua situasi tadi ialah masukkan ayat-ayat persuasif. Persuasif ni ialah gantikan ketagihan dia. Sebab itu yang Allah tahu. So, okey, katakan dia ketagihan handset. Kita tengok apa? Kita gantikan benda yang dia suka, yang positif. Apa yang dia suka? Yang positif. Yang cukup tak? Takkanlah semua yang negatif dia suka. Katakan dia suka masak-masak. Okeylah. Dia lagi masak okey. Boleh. Paling kita cakap dengan dia, kita dengan tidur, kita cakap di telinga sebelah kanan dia. Ayat persuasif dengan lemah lembut. Mulai hari ini, setiap kali kita panggil nama dia dengan nama yang manja, tengok apa, Alung ke Angah ke apa, katakanlah nama dia Alung atau Angah. Setiap kali Alung pegang headset, memasak adalah di pemikiran Alung. Jadi maknanya dia tak pegang handset, tapi pemikiran dia masak. Dia suka masak. So masa dia bangun keluar, tapi dia yang terfikir ialah masak. Dalam masa 48 jam, kalau kita buat setiap pagi, maknanya buat ni masa nak bangun tidur, kalau nak kejut sahur tu, ketika mata dengan merah-merah, mamai cakap tu. Cakap sekali, jangan marah, jangan salahkan, dia tulis 10 patah perkataan. Nanti dia tertanam di minda bawah sedar ketika dia alfa dan theta. Memang dia tak ada respon sebab dia tertanam.
nanti dia tanam nilai. Tanam. Itu peringkat nanti lepas 48 jam atau lepas 3-4 hari, nanti bila dia pegang saja handset tu dia akan pasal dopamin kan tadi, dopamin tu keluar ketika main handset, tetapi di dalam pemikiran dia ialah masak. Pasal kita dah masukkan kata masak tadi, maka dia pergi masak. Dia memang yang opposite sangat tau. Kalau kita pergi opposite sangat, nanti dia akan bertentangan. Contohnya memang dia benci dengan apa? Dia memang dia benci, macam minta maaf lah. Katakan dia benci betul mandi pagi katakan. Itu tak berlaku. Dia kena yang dekat-dekat, yang dia suka jugalah. Lepas tu sikit. Ni untuk, ialah kadang-kadang ibu bapa dia tak boleh asyik bergaduh dengan anak kan. Dia tak boleh nampak. Berentam je dengan anak. Dengan anak orang lain kan. Diri je keluar. Dia pijak-pijak ni. Kan, contohlah. Tertahan. So, kita ubah perkataan kepada yang lebih positif. Saya pernah ada seorang tu, dia kata, dia ketagihan rokok. Ustaz, saya ketagihan rokok. Saya tak boleh buat apa-apa. Perempuan. Saya sedang mengandung. Kata suami saya tak tahu saya merokok dan saya rasa saya kena berhenti merokok sebab saya sedang mengandung. Dia kata, puan suka apa? Selain daripada minum ke makan, dia kata dia suka minum teh tarik. Alamak, saya kata tak boleh lah. Nanti ketagihan teh tarik jadi kecil manis pula, saya cakap. Saya cakap, okay, kita tukar air mineral. Walaupun dia kata tak suka air mineral, tak apa. So cakap dengan dia, saya sudah cakap, okay. Setiap kali dia ada ketagihan, keinginan dia nak merokok, dia jadi haus. Bila dia keinginan nak merokok, dia jadi haus dan dengan minum air mineral, maka hilanglah ketagihan tersebut. So maknanya rokok itu ketagihannya ialah kita gantikan ketagihan itu kepada haus. Kan? So bila rokok dengan haus, bila hilang haus, hilang ketagihan. So macam nak hilangkan haus, minum air mineral. Boleh saya minum air teh tarik boleh. Nanti bila dia teringin nak merokok, dia jadi haus minum teh tarik. Takut nanti kerja teh manis. Sebab ada simulasi dalam otak saja. Fizikal tak bekerja macam biasa. Buah pinggang, nanti rosak orang ni kan. So saya tukarkan pada air mineral. Begitu juga anak-anak kita. Kita tukarkan kepada yang lebih positif. Yang penting dia tinggalkan gadget itu dulu. Tinggalkan gadget dulu. Jadi situasi yang baik, katakan dia suka apa? Nanti ngaji Quran ke, buat matematik ke, kita tukarkan. Maknanya kepada buat homework matematik. Ataupun kita tukar pada satu nilai, jangan semua nilai. Katakan mulai hari ini selepas setiap kali pegang handset, kamu nak buat homework matematik bahasa Melayu, habis dia tak boleh. Dia kena satu. Kalau semua dia jadi otak dia akan fikir banyaknya, dia tak nak buat. Sebab dia hanya boleh otak kita boleh satu saja. Ada soalan ke? Setakat ni belum ada lagi, Ustaz. Okey, tak apa. Jadi itu yang kita boleh buat untuk apa yang bapa boleh buat. Tadi kalau kita tak boleh mengujakan anak kan, kita pun ada kelemahan kita. Kan anak abah lebih kurang je, pening kan. Jadi apa lebih kurang je, jadi anak sekarang dah pandai menjawab dengan bapak, kita tahu kan. Abah lebih kurang enggak? Okeylah kan. Jadi kalau macam ni dia dah tak respect kita tidak mengujakan. So kita boleh buat ketika dia nak tidur dan bangun tidur. Yang terbaik tidur dalam keadaan gelap. 2 jam sebelum tidur sudah tutup lampu dan tutup TV. Cuma sekarang ni bila macam PKP ni, kadang-kadang mak bapak dah tidur, anak tidur tengok TV. Saya tahu hampir semua rumah mak bapak garuk kepala. Macam mana nak tidur Ustaz? Saya dah tidur lah, dia tak bangun lagi. Dia tak tidur lagi kan. Tapi esok pagi insya-Allah. Mana esok pagi ketika lepas dah siap tu, kejut dia. Bila kejut, biasanya budak ni dia tak bangun terus tau. Dia akan mata dia merah, dia balik. Ketika dia buka mata, kemudian dia balik, gelombang daripada delta tu sebenarnya dalam proses yang ke alpha, ke beta. So masa ni cakap, pergi telinga kiri dia, buat tulis tangan, jangan lupa patah-patah bersifat pengarahan. Persuasi mulai hari ini, apa nama dia? Mulai hari ini, setiap kali Alung pegang handset, homework matematik lah di kepala, di minda Alung, stop. Cakap sekali atau dua kali, macam biasa. Kalau hari cerita matematik, teruslah sampai dia 3 hari matematik. Sampai dia nampak perubahan, baru subjek lain. Atau kita pergi solat. Solat berjemaah lah di dalam minda Alung. So setiap kali solat je, jemaah rasa macam ringan je nak dengar. Dia rasa seronok je dengar. Kalau anak nak baca Iqra' ke dan sebagainya kan. Kalau dia suka tengok Naruto, setiap kali kamu tengok Naruto,
Iqra' lah di kepala, di minda kamu kan. So bila kita tak menghalang dia tengok Iqra', tetap tengok Iqra'. Dia tengok Naruto. Dia tetap tengok Naruto atau Upin dan Ipin. Tetapi yang berlega di kepala dia ialah Iqra'. Kan Iqra'. So nanti bila dia cakap, dia baca Iqra', dia automatically dia lepas saja 10 minit, 20 minit. Macam tak best lah tengok. Dia dah tak suka. So dopamin tu berubah. Sebab tu ibu. Tapi ibu jangan sabotage. Kalau dah kita sabotage, sekarang baru nak berubah, habis dia akan datang balik. Jangan perli dia. Kalau dah kita tahu pun gini dulu jangan sesekali bersabotage dengan ungkit. Bila ungkit dia datang balik, dia recall balik benda tu, dia akan tengok Upin Ipin balik. Contoh lah, bukan tak kasi tengok Upin Ipin. Kita malah pula keluar kopek kan, jadi saya masuk ketagihan berdunia negatif tadi, sebenarnya ada jalannya. Dan kena sabar lah. Sekarang ni memang kena sabar sebab kita lawan bukan sembarangannya 5G-nya, jadi guru-guru yang IT yang memang power kan. Jadi kita terkesima. Kadang-kadang kita suka cakap, abah dulu dah tak ada lah. Kalau anak-anak dia bising, jual abah lain lah. Kalau abah dulu tak ada ni, memanglah abah tak ada macam ni. Sekarang abah kena eman daripada mak papa. Anta nak tanya tu je. Okey, terima kasih. Saya kira perkongsian yang sangat menarik tuan-tuan. Maksudnya memahami sesuatu rembesan yang keluar daripada otak pemikiran kita ni, akhirnya sama ada dia bawa kepada keturjaan yang betul ataupun perkara yang sebaliknya. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, dan rembesan yang keluar tadi, kalau berdasarkan kefahaman saya apa yang dikongsikan oleh Ustaz Razak tadi, rembesan yang keluar ini adalah daripada keterujaan kita. Sebab tu contoh Ustaz kan, kalau kita katalah mak ayah masak ayam goreng, anak-anak ni lebih teruja berbanding dengan masak ikan goreng. Keterujaan dia tu berbeza tu. Sebab saya pernah berbual dengan seorang sahabat, bila kita tengok KFC ayam, kemudian McD pun ayam, A&W pun ayam, kemudian apa lagi yang brand-brand yang lain pun semua ayam. Jadi macam keterujaan anak tu kepada ayam, kurang kepada ikan. Dan kan kalau kita tengok yang lebih fresh adalah ikan yang tidak ada suntikan dan sebagainya. Ayam ni dia penuh dengan suntik dan sebagainya. Rupanya baru kita faham keseronokan tadi itu dirembeskan oleh satu perkara tadi tu, kemudian dia membawa kepada keterujaan pada anak-anak ni tadi. Maksudnya cara kaedah untuk kita menangani perkara ini adalah kita mengalihkan keterujaan itu. Maksudnya kalau keterujaannya pada perkara ini, kita cuba buat sesuatu perkara yang lebih mendatangkan keterujaan itu tadi. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, betul lah bila mana Al-Fadhil Ustaz Razak tadi menyebutkan bahawa kita mak ayah ni dia perlu sabar lebih. Dia taklah boleh kita kata, contoh tadi Al-Fadhil Ustaz Razak kongsikan dengan kita, kaedah antaranya adalah bercakap dengan anak waktu minda separa sedarnya. Cuma kadang-kadang kita ni Ustaz, bila kita dapat sesuatu teknik ataupun kaedah jalan penyelesaian ni, dia umpamanya kita macam nak magic Ustaz. Hari ni cakap, besok nampak berubah dah. Alhamdulillah berjaya. Ini dahsyat ni. Buat sekali. Alhamdulillah berjaya. Bila buat sekali, buat 2 kali, buat 3 kali tak berjaya. Tak boleh pakailah teknik ni. Jadi bila mana Fadhil Ustaz Razak mengingatkan pada kita juga tadi tuan-tuan, maksudnya kita perlu ada sabar yang lebih. Kalaulah perkara tadi dah berlaku pada anak-anak ni dalam tempoh masa yang lama, maka kita juga perlu berusaha bersungguh-sungguh supaya perkara ini dapat dicegah. Sebab tu bila mana Ustaz sebutkan tadi, kalau saya pernah Ustaz duduk di sebuah sekolah pondok, waktu tu kalaulah handphone kantor ni Ustaz, dia memang lain macam Ustaz. Pelajar dia memang lain macam Ustaz. Bila kalau kantor ni dia punya tindakan dari tadi ni, kesan daripada handphone dia kantor ni, tu memang lain macam sikit lah. Kita boleh tengok lah. Kadang-kadang orang kata apa, dia ni bukan budak hafal Quran ke? Kadang-kadang kita sampai macam tu tanggapan masyarakat bila tengok kesan ataupun tindakan yang mereka lakukan. Okey, jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, mungkin kalau kita kait sikit Ustaz dengan situasi semasa ni, kalaulah contoh bila rembesan yang keluar tu perkara yang tidak mengujakan ataupun yang menyebabkan dia rasa tak seronok, orang yang pakai kopiah pun boleh tanggal Ustaz kan.
Kalau kita tengok contohlah, kalau katalah ahli politik dan sebagainya, katalah ini dia ni, ni ustaz ni ahli politik ni, tapi bila mana kita tengok sesuatu perkara yang berlaku, katalah satu isu yang jadi, maka bila mana daripada isu tu perkara yang menyebabkan dia tindakan dia luar biasa, maksudnya rembesan tu dah terlebih sangat keluar dah tu kot. Keterujaan. Dan keterujaan tadi tu. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, diam tak diam dah sejam tuan-tuan kita bersiaran bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Razak. Saya kira banyak lagi sebenarnya yang kita nak minta Ustaz Razak kongsikan dengan kita. Mungkin saya akan cari satu masa lagi yang lain untuk jemput sekali lagi Al-Fadhil Ustaz Razak untuk berkongsi dengan kita. Terima kasih pada sahabat-sahabat yang bersama dengan kita. Ada sahabat ni menuliskan di sini, alhamdulillah. Kalau lagi kuat sikit lagi bagus suara Ustaz tadi. Sebab dia kadang kejap kuat, mata tiba-tiba dia jadi macam bisik. Dia tukar mic lah ya. Saya kena cari mic untuk khas untuk live tu Ustaz. Oh, insyaAllah. Kemudian ada juga sahabat kita, ni anak murid Ustaz ni Ustaz, Syazwani Shihab. Oh ya. Yeah. Dia tulis kata, Masya Allah Al-Fadhil Ustaz Razak ni anak-anak murid ni yang di Johor ni, maksudnya dah lama dah tak berjumpa dengan murabbinya ni. Maksudnya dah duduk Selangor macam tak balik Johor dah ni. Lagilah PKP ni tak boleh rentas negeri pula. Memang confirm. Memang confirm apa? Raya di Selangor dah tu. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin kesimpulannya juga kita boleh lihat tadi bahawa rembesan yang keluar daripada minda kita tadi, saya lupa apa nama dia. Apa nama dia tadi Ustaz? Dopamin. Boleh Google dalam ni. Dopamin. DOPAMINE. Dopamin. Okey. Rembesan yang keluar tadi tuan-tuan bukan hanya pada anak-anak tetapi pada kita orang yang dewasa. Dan sangat seronok bila kajian saintifik Al-Fadhil Ustaz menyebutkan tadi, maksudnya emosi dekat depan ni. Dan bila mana emosi tadi kemudian dan sebagainya, bila usianya 40 tahun, maksudnya dia punya sabar tu lebih sikit. Sebab saya pernah berbual dengan seorang sahabat, bila mana saya berbual dengan dia lah, maksudnya dia lebih lah 40 lah. Kemudian kita ceritalah tentang musibah, tentang ujian yang Allah bagi sekian-sekian. Dia kata sabar saya, entah bila 40 nanti ujian lagi besar, tapi entah punya sabar pun lagi besar. Saya pun macam terfikir, umur 40 nanti ujian lagi besar dan kesabaran entah pun lagi besar, entah lagi tenang, lagi relax. Oh, rupanya sebab bila sampai pada usia tadi. Namun kesabaran itu Al-Fadhil Ustaz sebut tadi bahawa kesabaran itu boleh sampai sebelum pada usia 40. Dengan apa? Dengan kita banyak sujud pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, maksudnya ibadah kita daripada segi spiritualnya telah pun dibuktikan juga melalui saintifik. Maksudnya melalui kajian-kajian sains tadi. Alhamdulillah. Maksudnya tuan-tuan, tidak ada sesuatu perkara yang sia-sia yang Allah perintahkan kepada kita. InsyaAllah mungkin Ustaz, secara kesimpulan mungkin ada kata-kata yang terakhir daripada Fadhil Ustaz. Silakan. InsyaAllah. Saya secara kesimpulannya, pertama sekali saya nak ucap terima kasih pada Ustaz Hamka di atas kesempatan yang telah diberikan dan yang pendengar semua. Cuma akhirnya kita kena ingat ini adalah ikhtiar manusia. Dan jangan sampai kita terlepas daripada kebergantungan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam konteks ini nanti kita bertuhan pada akal pula dan bertuhan pada otak. Ini adalah organ sahaja yang telah beri. Tapi jangan sampai kita meninggalkan kebergantungan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana doa dan pengharapan pada Allah Subhanahu Wa Taala itu lebih di samping ini ikhtiar yang kita buat. Jika akhirnya ikhtiar kita bertemu dengan takdir ilahi, insya-Allah dia akan berlaku. Jadi ikhtiar manusia kalau sejajar dengan bertemu dengan takdir ilahi, insya-Allah taala anak-anak ini akan boleh diselesaikan masalah ketagihannya. Tetapi kalau kita tidak berikhtiar dan takdirnya itu sunatullahnya itu pun berlaku, maka dia akan ketagihan. Dan mungkin kita akan mengalami masalah besar nanti. Moga ada manfaat, keberkatan, kerahmatan. Mungkin kalau ada kesempatan lain lagi kita boleh tambah lagi beberapa tip-tip lain sebab dia pelbagai, dia tak boleh satu je. Dan bagaimana kita boleh upgrade sebab sekarang ni cikgu-cikgu dah tak ada, mak bapak lah jadi cikgu kat rumah. So ini waktu kita boleh tune anak-anak kita untuk dia mempunyai minda yang betul-betul cergas dan seterusnya dapat menjadi
insan yang soleh insya-Allah taala. Wallahu a'lam. Alhamdulillah tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita kongsikan pada hari ini ada manfaat, perkara-perkara yang boleh kita ambil dan insya-Allah diaplikasikan dalam kehidupan seharian. Dan pesanan Al-Fadhil Ustaz Razak tadi, ini ikhtiar kita, namun jangan sampai kita melepaskan ataupun kita tidak meletakkan kebergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila mana ikhtiar selari dengan ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dia mendatangkan perkara yang baik dalam kehidupan kita. Wallahu alam. Terima kasih tuan-tuan atas perkongsian. Terima kasih atas kesudian tuan-tuan bersama-sama dengan kita. InsyaAllah kita jumpa pada siri-siri live akan datang. Mudah-mudahan tuan-tuan diberikan kerahmatan, diberikan kesempatan untuk mempertingkatkan amal ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Salam 25 Ramadan 1441 Hijrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.